Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara pengurusi yang bahagia, yang berusaha, Encik Jamrul Ishaq, pengurusi Masjid Nurul Iman, yang saya hormati, yang bahagia, yang berusaha Ustaz Muhammad Khairul Hamizan Sa'ad, Timbalawan Pegawai Agama Islam Daerah Jempol, yang saya hormati Encik Muhammad Nur Azizan bin Jawahir, pengurus rancangan Felda Palung 9, dihormati Encik Nazaruddin bin Alwi, pengurus rancangan Felda Palung 10 dan 11, yang dihormati Encik Syahrin bin Abdul Hamid, pengurus Felda Palung 18, pemimpin masyarakat setempat, dan tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Apa khabar orang Palung ni? Elok tak sihatnya? Makan cukup tuan? Saya minta minum sekejap tuan. Alhamdulillah. Saya tahu tuan-tuan panas. Sabar tuan tapi kalau ngantuk tidurlah tuan, tak apa tuan. Dia tidur ni tak menyusahkan Yang menyusahkan kalau jaga. Bila dia jaga tuan, dia mulalah menyusahkan orang. Kalau tidur okey tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala masih lagi mengizinkan kita beriman kepadanya, masih lagi menggolongkan kita dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak ada apa yang besar lagi tuan. Kerana Allah Subhanahu Ta'ala menjadikan manusia ni 4 golongan. Disebut dalam kitab Islah Ahwalul Hal. Dia kata Allah jadikan 4 golongan manusia. Qaumun khalaqahumullah li khidmatihi wa li jannati. Saja cakap Arab tuan-tuan nak tunjuk pandai. Padahal orang Palung ni pandai dah saja. Buat temerang kan, buat temerang. Dia kata kumpulan pertama, kaum pertama ialah Allah jadikan dia untuk berkhidmat kepada Allah dan untuk masuk syurga. Khidmat ni apa? Melakukan ketaatan perintah Allah Ta'ala. Kaum pertama ini adalah kaum dalam kalangan al-mu'min, orang soleh. Dia Allah jadikan dia untuk berkhidmat dan juga untuk masuk syurga. Khidmat yang macam mana boleh bawa masuk syurga? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menggariskan ada 7 tahap orang dalam ibadah ini yang boleh bawa masuk syurga. Saya mengajar kitab ni di Masjid Tunku Muhriz. Sebut kitab Minhajul Abidin oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ada 7 tahap dia. Ada 7 cabaran dia. Kalau kita lepas, masuk syurga lah. Macam kita sambut Maulid Rasulullah SAW ini, kita nak muliakan Rasulullah, tapi kadang-kadang kita nak muliakan diri kita. Kita nak besarkan Rasulullah, tapi kadang-kadang kita besarkan diri kita. Saya tengoklah gagam orang Palung ni, macam-macam cerita orang Palung ni kan. Saya pernah ceramah sekali di kawasan Kuala Pilah. Saya kebetulan diberitahu saya ada ceramah ni, dia tak confirm pun. Dia tak ada confirm dengan saya bahawa malam tu saya ceramah kampung dia tu. Dia tak confirm kan. Jadi saya ingatkan tak ada lah. Takdir Tuhan, petang tu saya bersiaran langsung TV3. Masa tu rancangan dia tak silap saya, Anda Muskil ke macam tu. TV3 lama dah tuan.
Habis saja saya pesan langsung dalam pukul 6, 6.30, pukul 7. Pengusi surau tu telefon saya. Dia kata, Ustaz kat mana? Saya dekat Damansara Utama, ada siaran langsung. Ustaz kena ceramah surau saya ni. Dia mention lah, Yang Muhammad ada ni dia tak? Sudah tuan-tuan. Damansara tu nak pergi pilah tuan-tuan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Saya bukan ada driver, saya drive sendiri. Cuba tuan-tuan bayangkan saya bawa kereta macam mana tu. Daripada Damansara nak pergi ke pilah tu. Masa tu pilah jalan macam mula Kona Palu tuan, macam tu. Kata orang Jempol, mencicit saya bawa kereta tuan. Tahu tak mencicit? Kojak pun bunyi iot kereta saya tuan. Sik baik pakai kereta Honda Mayat, memang laju lah tuan. Saya ingat kalau pakai Proton, cici tuan. Sampai di surau berkenaan, saya pun sempatlah sembahyang maghrib, dah hujung-hujung. Jadi saya fikirkan lepas maghrib saya ceramah lah, sebab pengusi surau cakap macam tu. Rupa tak tuan-tuan, makan dulu tuan-tuan. Aduh, meluap tu kepala saya tuan-tuan. Makan dulu tuan-tuan. Dah makan, saya ingatkan lepas makan kan, tahuilah ceramah. Tak tuan-tuan, lepas makan sembahyang isyak lah, tak apa lagi. Lepas sembahyang isyak tuan, marhaban pula dia tuan-tuan. Marahaban, yang nyanyi pula yang jenis macam tu. Yang 2 hari lagi nak meninggalkan dunia tuan. Sallallahu ala, selama-lama tuan-tuan. Dah habis marhaban semua tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, pengusi kampung pula berucap. Dia dah menceritakan kampung itu lampu dah menyalur, jambatan dah bersambung. Oh tuan-tuan, ni ada, yalah malah nak sebut lah. Habis dia berucap tuan-tuan, Yang berhormat pula berucap. Selama-lama pula dia berucap tuan-tuan. Akhir 10:30 malam baru saya berucap, baru saya ceramah. Tengah saya mula ceramah 1 minit, ada makcik tu bongkar dia bangun. Minta maaf lah Ustaz yo, dah malam bona lah, balik lu yo teh. Lah mati saya. Ni darah pendekar tuan-tuan. 5 minit saya ceramah, saya tabur habis semua, saya balik. 5 minit ceramah tuan. Sebab apa tuan-tuan? Malam tu orang bukan bosarkan Rasulullah. Malam tu orang bosarkan orang ni, bosarkan orang ni. Akhir tuan-tuan apa jadi? Malah cerita. Masa makan kan boleh lah berbual dengan pengurusi semua. Tuan-tuan, kita ni kalau nak banding dengan Rasulullah SAW, kita ni halus sangat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita buat sesuatu perkara Islam ni, kita kena faham bahawa amalan yang kita buat itu mesti bawa ke syurga. Amalan yang membesarkan selain Rasulullah SAW, amalan yang dibuat selain Allah Subhanahu Wa Taala, amalan tu tuan-tuan tak bawa ke syurga. Maka kita jadi kumpulan yang kedua, iaitu qaumun khalaqahumullahu li khidmatihi duna jannatihi. Kaum yang Allah jadikan untuk beramal kepada Allah di dunia tetapi tak masuk syurga. Ada tuan-tuan. Haji pergi, umrah pergi, zikir buat, Quran baca, masjid pergi. Rupanya mati-mati tuan-tuan, mati dalam keadaan kufur, na'udzubillah, langsung tak masuk syurga.
Sebab tu tuan-tuan, saya suka ceramah kat kampung tuan. Kalau orang kampung panggil, payahlah saya nak nolak. Sebenarnya hari ni saya pun banyak betul hal ni. Kan habis ceramah kan tuan, saya nak minta lagi nak cabut. Nampak siang-siang dah beritahu. Sebab pengurusi kata kalau semayang dulu tu, saya tak pek dah, saya nak balik. Tapi ngondang orang Palung ni saya datang tuan, tapi hampir tak jadi juga semalam. Nasib baik. Kita dalam ibadah ni tuan-tuan, pastikan mulut jaga. Satu, jangan terkeluar perkataan yang mencabut syahadah kita. Ini elok-elok tuan-tuan. Yang ni kalau tak belajar tauhid, orang tak tahu. Kalau kita belajar tauhid, ustaz dia akan cakap secara terus terang. Yang itu orang masjid tak terdayu. Maka ustaz-ustaz macam ni, selalu dia kena gam lah. Saya ni dulu timbalan mufti tuan-tuan, pun kena gam. Timbalan mufti kena gam. Sebab apa tuan-tuan? Bercakap tentang tauhid, dia tegas. Dia hukum dia tak berubah-ubah. Kalau kita bercakap tentang hukum fiqh, dia berubah-ubah tuan. Contohnya ambil wuduk. Ambil wuduk ni pada asas hukumnya sunat. Faham tuan Kadang-kadang dia jadi wajib. Apabila kita nak baca Quran, apabila kita nak solat, wajib berwuduk. Betul kan? Sebab itu syarat sah. Tapi ada juga orang cakap pijak cicak batal wudu. Tu tuan perangai. Kan? Tak belajar tapi nak cakap agama. Orang-orang macam ni elok dijontik enting tuan. Tapi tuan-tuan orang Palung suka dengar macam tu. Kita ni iktiraf orang yang tak alim jadi alim, orang yang alim jadi tak alim. Itu kita. Kadang-kadang berwuduk ni hukumnya haram. Apabila air tak ada, air ni hanya cukup untuk minum kita, binatang ternakan. Tuan-tuan berio pula nak ambil wuduk. Sebab kita boleh ganti wuduk dengan tayamum. Boleh jatuh haram. Tetapi tuan-tuan, dalam bab akidah dia tak ada macam tu. Ada tak tuan-tuan dengar ustaz-ustaz ngajar hukum percaya pada malaikat kadang-kadang sunat? Ada tuan-tuan? Ada tak tuan-tuan dengar itu? Kadang-kadang wajib, kadang-kadang haram. Ada tuan-tuan? Hukum percaya pada Allah Ta'ala kadang-kadang wajib, kadang-kadang haram. Ada tuan-tuan? Tak ada. Dalam bab akidah tuan-tuan, dia dua je. Nak percaya tak percaya. Tak kafir beriman. Tak syurga dengan aku. Dia tak ada dah. Dia tak ada pilih-pilih. Malaikat hari ni, oleh kerana ni, ini hukum dia harus beriman dengan malaikat. Tak ada tuan-tuan. Sebab tu kalau kita belajar akidah ni, dia garang je ustaz dia. Faham tuan? Sebab dia resiko dia tinggi. Salah cara, masuk neraka. So dia tak boleh nak main cakap tuan-tuan. Sebab itu dalam kita melakukan ibadah hari-hari ni tuan, buat amal kebajikan, pertama akidah kena jaga elok. Sebab kalau salah cara masuk neraka. Satu daripada sebabnya mulut ni. Mulut ni tuan. Kadang-kadang tuan-tuan kita bicara tentang takdir. Kita kan dalam rukiman kan kita ada 6. Tuan-tuan boleh tak boleh faham saya cakap ni kan? Tak apa tuan-tuan, jangan risau. Jangan risau. Tuan-tuan dengar. Kalau tuan-tuan rasa tak terayu dengar, tuan-tuan tidur. Okey. Saya okey je, jangan risau. Kalau pakat lari tinggal pengurusi pun saya ceramah tauhid tuan. Sampai habis masuk kan saya balik. Dia tuan-tuan, kadang-kadang mulut kita ni, kita bercakap tentang takdir. Takdir. Kita tahu rukun iman ada 6. Percaya pada Allah, percaya pada para malaikat,
percaya kepada para rasul, percaya kepada kitab, percaya pada qada dan qadar, percaya pada hari kiamat. Kan 6 tu. Apabila takdir berlaku atas kita, tuan-tuan percaya tak? Itu takdir Allah. Dalam bahasa Melayu kadang-kadang kita panggil qadar. Ni botol ni tuan-tuan, apa qadar dia? Ataupun apa takdir dia? Takdir dia ditentukan oleh pihak syarikat ni 500 mm. Itu takdir tu. Kadar air dalam ni. Dia punya botol dia terdiri daripada plastik. Kat bawah tu dia buat dalam 3 segi tu dia tulis nombor 1. Bermakna plastik yang boleh dipakai sekali saja. Faham eh? Kat bawah ni dia ada buat dalam 3 segi tu, dalam tu ada nombor. Nombor tu menunjukkan berapa kali kita boleh pakai. Kalau dia tulis 3, mana boleh 3 kali. Kalau dia tulis 1, mana hanya sekali. Dah pakai ni, tuan-tuan jangan isi oren semua. Faham tak? Tak boleh. Dia boleh mendatangkan kesan tak baik. Kemudian ditakdirkannya penutup dia warna putih. Kalau penutup warna putih, makna air ni air apa tuan-tuan? Air minum saja, bukan air mineral. Faham tak tuan-tuan? Kalau warna biru, air mineral take away. Jadi dia ada takdir dia, ditentukan. Dan orang yang buat botol ni, dia menetapkan takdir itu sebelum botol ni siap. Faham tuan? Sebelum botol ini siap, takdir itu ditentukan dulu. A, B, C, D, E, air 500 ml, dia punya tudung warna putih, air yang akan diisi dalam ni adalah air minuman. Dia tentukan. Tak ada kilang buat botol, tengah-tengah buat diubah tak ada tuan-tuan. Tengah-tengah buat tuan kan, besar pun lah, kecil yang sikit lah. Tak boleh tuan. Dia dah di botolnya mesin tu semua dah siap tu. 500, ni tu dah tulis. Dia takkan ubah botol ni tengah-tengah buat. Dia bukan buat cokodok tuan. Buat cokodok tengah-tengah tu boleh kita buat. Dah ponek tu kan langsung besar penumbuk cokodok itu. Mula tu jemput-jemput lah. Elok calup kek minyak, calup tepung sudu kecil, tekan. Itu tengah rajin. Tengok tuan-tuan, ada pula lagi kan tuan, tengah besen lagi. Pakaikan habis lah, pakai sonduk lah lepas. Sap teh. Rau teh punya tuan. Tadi sebab pakai sudu. Ini pakai sonduk. Itu buat cokodok tuan. Begitu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan tuan-tuan dan jadikan saya ni tuan, takdir itu dah tentu siap. Faham tak tuan? Hidung kau macam mana, telinga kau macam mana, pipi kau macam mana, umur macam mana, borek mana, darah jenis apa, siapa pasangan dia, berapa anak, kat mana dia duduk, kat mana dia mati. Semua dah siap tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak ni? Kalau tuan-tuan tak percaya, saya balik ni. Saya ni copek ngajuk tuan. Saya dah tua tuan. Kalau orang tak percaya ni, saya balik lah itu saya. Copek ngajuk Dah disiap kanya. Saya makin tuan-tuan pernah bercinta dengan orang Palung ni. Tak ada hapik tuan-tuan. Dah ada tapo dia dalam ni. Yalah orang Palung ni makin sekolah kamu setting dulu tu kan main tuan duduk sama. Agak ya ada dalam ni. Mesti dia nyosar tuan. Kalau batu makin datin dan dah teh. Betul tuan? Ada tak dalam ni kat tangan? Tak ada nasib baik tuan. Macam tu makin tu. Memikat orang Palung 9. Takdirnya tak dapik tuan. Tak usah lah nak pergi banyak-banyak menaruh nak terujud semua. Buang masuk. Allah Ta'ala dah tentukannya. Esei ni tuan-tuan, minta maaf lah. Bila dah pegang kawan kat universiti tu kan ramai orang negeri ni. Yang paling tak kono selera dengan saya orang Terengganu. Tak kono selera tuan-tuan.
Lain macam ngasuh lah. Bila berburak dengan kawan Terengganu kan, telinga saya ni bingit. Orang Kedah boleh tahan sikit lagi. Kan? Takdir Tuhan, tuan-tuan, langsung kahwin dengan orang Terengganu. Dan nak jadi cerita, orang rumah saya pun dia tak ingin orang Negeri Sembilan, tuan-tuan. Apa dan muka dia lepek orang Negeri Sembilan, pokat pula tu. Tu nak beritahu tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dah disusun tuan-tuan. Faham tak? Boleh faham ya? Kampai tonu muka kat cermin tu, muka dan ni Allah dah susun kan. Boleh tuan ya? Sikit ya. Sabarlah, panis-panis ni biasa tuan. Itu takdir kat kita, kita terima. Takdir kat orang, mulalah kita mengulas. Contoh abang Tesla itu kan. Kan kes abang Tesla tu yang paling banyak mengulas ni yang pakai ni. Yang pakai gentol lekuk ni. Apa ni. Macam-macam dia bersungut. Orang tu bukan tup-tup jadi macam tu. Kita nampak sekali pandang memang macam perbuatan manusia. Tapi siapa yang takdirkan tu? Allah Ta'ala kan? Ada mula tak setuju dia. Dia cari kita dia. Sebab tu kalau saya ceramah ni, saya tokan bab akidah ni. Sebab tak guna kita semayang, puasa, zakat, baca Quran, pergi umrah, pergi haji, baik-baik dengan orang, senyum meleret-leret supaya dapat pahala. Rupanya akidah dia batal. Sebab tu tuan-tuan, bab akidah ni kita tak boleh kompromi. Boleh? Jangan kompromi. Bab akidah ni kita kena jelas. Itu kumpulan kedua manusia. Kumpulan ketiga manusia ni, dia kata qaumun khalaqahumullah la li khidmatihi, tetapi dia kata walakin li jannatihi. Kumpulan ketiga ini Allah Ta'ala jadikan dia bukan untuk melakukan taat pada dia, tetapi masuk syurga. Ada tuan-tuan. Contoh dia orang bukan Islam. Sekarang dia datang jumpa, dia kata, Ustaz Zaidi, saya nak masuk Islam. Kita pun syahadahkan dia, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun syahadah masuk Islam. Dia keluar pagar tuan-tuan, dia terlampau riang, tak pandang gulu gili, dia lontungi kat motor kap tuan-tuan. Terlontang mati. Kan? Masuk syurga tuan? Masuk syurga. Itu ada satu kumpulan. Kumpulan kompak la li khidmatihi wa la li jannatihi. Orang ni Allah jadikan bukan saja tak dapat berkhidmat pada Allah Ta'ala, dia pun tak masuk syurga. Inilah golongan kafir. Jadi jaga-jaga tuan-tuan kan? Jaga-jaga. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sambut Maido Rasul, kita hanya matlamat kita membesarkan Rasulullah SAW. Boleh betulkan ini tuan-tuan? Boleh kan? Membesarkan Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan perempuan, besarnya Rasulullah SAW ni, sehingga Allah perintah kita ikut dia. Siapa perintah kita ikut Rasulullah? Allah Ta'ala. Kita kat dunia ni boleh lah buat macam tu ni, sebab Allah Ta'ala kita boleh buat macam tu. Boleh kan kat dunia ni. Sebab kita rasa kat dunia ni kita ada orang kiri kanan. Kita ada harta untuk kita berpegang, kita ada duit untuk kita hidup. Tapi tuan-tuan nak tahu Allah Ta'ala besar tak besar, kan? Apabila duit dah kita tak boleh pakai. Saya ada seorang jutawan tuan. Perumahan ni banyak, ke Soman tu dia punya perumahan buat projek. Bawa juta-juta duit dia. Tapi akhirnya sakit buah pinggang. Sakit buah pinggang, boli mesin buah pinggang. Letak kat satu hospital. 70,000 kat dia tu macam 70 sen kita tuan-tuan. Boli mesin. Akhir dia minta saya datang. Dia kata, Ustaz Zaidi boleh datang tak? Saya ni nampaknya umur tak panjang ni Ustaz. Lepas tu dia bantai nangis.
Dia kata, agak-agak saya ni dapat masuk syurga tak? Tuan-tuan, nampak tuan-tuan? Bila dah sampai satu tahap yang kita sandarkan ni dah tak berpakai lagi, masa tu kita ingat apa tuan? Ingat Allah. Jangan sombong. Apatah lagi kalau kita dah masuk alam akhirat, itu lagi tak ada siapa tuan-tuan. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi wa ummihi wa abihi likulli imri'in sya'nu yughni. Hari mahsyar besok tuan-tuan, yauma yafirru mar'u min akhihi, adik-beradik dia pun dia lari. Wa sahibatihi wa banihi, kawan-kawan sama ngai, sama mancing, cabut tuan-tuan. Kawan-kawan kita yang sama bermain makin habis lagi. Anak-anak tuan-tuan yang kita jaga ni, daripada kecil kita jaga sampai besar pun lagi. Wa ummihi, omak kita. Omak kita ni special tuan-tuan. Makhluk paling special omak kita. Sebab apa tuan-tuan? Allah jadikan di badan dia tu ada satu anggota yang sama dengan nama Allah. Namanya Rahim kan. Orang lelaki tuan-tuan, kalau diberi nama tu baru dia ada rahim. Kalau tak ada. Orang perempuan automatik rahim ada kat dia. Omak ni sayang ke anak tuan-tuan, tak ada syarat. Jahat pun anak dan. Iya tuan-tuan. Saya tahulah omak-omak ke Velda ni banyak betul cabaran dengan anak dia, saya tahu tu. Tapi kan sabarlah, anak macam-macam perangai, sabar. Omak ni tuan-tuan, nyamuk tu belum hinggap dekat anak dia tuan-tuan, dikojar tu, pam, mati kat dinding tuan-tuan. Punya sayang kat anak kan. Dia malam langsung bangun. Ayah dah lepas mereka mimpi ni. Omak dah bangun tuan. Dah bangun tuan. Omak ni tuan-tuan, kadang-kadang makan dalam mulut bagi kat anak, betul tak? Dululah omak, sekarang budak-budak tak nak. Zaman saya kecil-kecil main tuan, makanan susah, dalam mulut omak saya keluar, pap masuk mulut kita, nyam. Sedap tuan-tuan. Rupanya omak yang jenis macam ni ahli syurga. Pernah saya datang Syah, datanglah seorang wanita muslimah dengan anak dia ke rumah. Aisyah beri buah tamar kepada omak dan kepada anak. Omak sebiji, anak sebiji. Anak ni kan cokap makan tuan-tuan. Dia copek habis. Yang kita ni baru nak nyuap, baru nak suap, kunyah, anak menang je dah. Omak tu tak sampai hati, ambil dalam mulut, beri dekat anak. Aisyah cerita perkara ni kat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kata apa? Omak tersebut ahli syurga. Nampak tuan? Oh sayang betul omak kat anak kan. Omak yang macam ni punya sayang pun tuan, hari akhirat besok dia pun lagi daripada kita. Ayah sayang mendengar kata, ikut kata motor dan beri pakai. Dogi tak boleh usik. Betul kan? Ayah ada syarat. Ayah yang daripada kocik cari joki tuan-tuan pun tak bersama dengan kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup ni kita kena sayang Rasulullah SAW. Sebab yang suruh tu Allah Ta'ala. Boleh tuan? Kita kena ikut Rasulullah SAW sebab yang suruh tu Allah Ta'ala. Yang berkuasa. Kat dunia ni kita nampak dia tak ada kuasa sangat. Sebab kita ada benda lain. Mentahlah lagi kita pula ada kuasa. Tuan. Susah juga kalau ada kuasa ni kan. Mula kita nak jadi Tuhan tuan. Termasuk pengarah datang kamu lah. Samalah tu. Saya jumpa ramai orang ada kuasa tuan. Tak lama dah. Dia biadab dengan masjid, dia biadab dengan orang alim, Allah pancung dia. Betul tuan. Ini Negeri Sembilan, saya tahu. Saya ni lama kerja Negeri Sembilan tuan. 30 tahun. Saya bersahabat dengan Syekh Murtada 13 tahun. Saya jadi timbalan dia. Dia selalu beritahu saya,
Ini orang ni nak tutup ni. Dia tengok macam mana hubungan dia dengan orang alim, macam mana hubungan dia dengan masjid. Sebab tu kalau tuan tengok macam saya ni macam tak takut kan. Betul tuan. Sebab tu saya minta sangat orang Palung jaga-jaga ya. Jaga-jaga, hati jaga. Allah Ta'ala ni berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa ni, dia kata apa? Wahai orang Palung dia. 9, 10 dan 11 dia. Kamu ada rasa sayang pada Allah tak? Kan? Kita pun kata aduh. Iyalah tu. Iya. Maka Allah kata apa? Kalau kau ada rasa sayang. Sebab sayang ni dia bukan perbuatan tuan-tuan eh. Dia rasaan. Dia kat dalam hati ni duduk dia. Dia rasaan. Yang kita sanggup bergarak-garak ni sebab apa? Sebab rasa sayang. Betul kan? Kalau kau kata kau sayang pada Allah, Allah kata apa? Fattabi'uni. Beri tahu Muhammad kepada mereka bahawa ikut aku. Itu ikut Muhammad. Maka cuba kita tengok hidup kita tuan. Sama ada daripada bondo yang kecil sampai bondo yang besar, hidup kita ni ikut orang putih ko ikut Muhammad SAW. Kita tengok tu. Kita punya lifestyle ni, cara hidup kita ni tuan-tuan, adakah kita ikut cara hidup yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun cara hidup yang dibuat oleh orang bukan Islam? Orang yang menentang Allah, orang yang menentang Rasul. Cuba tengok tu. Sebab itu orang Melayu ni tuan, kehebatan dia ialah berbanding dengan bangsa lain, dia menjadikan budaya dia tu mesti selaras dengan syariat. Itu hebat. Saya selalu bagi contoh mudah-mudah ya. Contohnya bila kenduri kenara. Orang Melayu Negeri Sembilan lah khususnya, kalau kenduri kenara sayur apa tuan-tuan? Sayur selalu labu kan. Labu tuan-tuan. Orang Negeri Sembilan memang handalah. Tompek pun diberi nama labu. Kan kat Seremban ada satu tompek kampung namanya labu tuan. Tapi sepoya tu sebiji labu pun tak ada. Adalah replika tapi jalan tu. Ini saya tak ada orang labu panggil ceramah ni. Dia tahu dah kalau panggil saya memang kena lutu ni tu. Sebab tu orang Melayu kalau kenduri nikah kahwin ke, gulai sayur labu. Betul tuan? Oleh kerana orang Palung sekarang ni tuan-tuan, dia dah jadi kaki TikTok, kaki YouTube, Food Panda dah sampai, dah loyo tokak air makan labu. Orang Palung dah makan brokoli, takeaway. Orang Palung dah makan jagung muda. Kan? Anda orang Palung ni. Kan saya nak tengok sayur apa. Ada tak tukang masak nak tanya? Apa sayur masak tu? Brokoli. Tuan-tuan. Kubis bunga. Oi, tuan-tuan. Anda orang Palung ni. Seorang sahabat Nabi, dia tak suka makan labu. Satu hari dia dapat ditempatkan makan bersama dengan Rasulullah SAW. Sahabat ni tengok Rasulullah SAW suka makan labu tuan. Dia tengok Rasulullah SAW tu makan labu habis, dia cari lagi. Makna dia nampak suka benar Rasulullah SAW ni dekat labu. Semenjak hari tu dia kata, walaupun sebelum tu dia tak suka, semenjak dia tengok Rasulullah SAW makan labu, dia wajibkan diri dia makan labu. Tuan. Ada labu makan, ada labu makan. Tuan-tuan. Orang Palung dia dah meluat makan labu. Sebab dia makan labu marin, dia tak belajar, dia main lutap je. Sekarang saya dah beritahu ni tuan-tuan, lepas ni tanam labu balik, faham tak? Ini ceramah aku bongih ni kan.
RM1.5 boleh? Dalam ni buku apa? Buku boleh, tak boleh RM1.5 lah kan? Panih tuan-tuan. Saya tengok muka tuan-tuan ni bilul dan habis kalau macam ni cara ni. Satu lagi yang Nabi suka, umbut tuan-tuan. Tengok orang Melayu. Kalau kunuri bosa-bosa, dia akan gulai sayur pun tuan, selain daripada labu, umbut. Betul tuan? Sampai Nabi SAW ni, Allah. Sampai Nabi SAW dia bercakap, dia kata umbut ni berkat sebagaimana berkatnya orang beriman ni. Dia beri status umbut tuan-tuan. Tapi di tanah Arab ni dia tak ada nio tuan-tuan. Dia ada umbut tamar. Kan? Dekat masjid negeri tu ada 6-8 batang pokok tamar. Saya tobang lah itu sebab dekat dengan masjid sangat. Dah naik, anak-anak dah naik ke bangunan, jadi saya tobang lah. Saya suruh imam besar, kau cari umbut Saya dengar baca dalam hadis Nabi Rasulullah SAW suka umbut tamar kan. Saya suruh lah cari tuan. Kan kau potong tu ambil umbut Rupa dan pokok tamar ni walaupun besar, umbut besar ni besar sikit pada umbut baik. Itu tak umbut baik? Nampak? Orang sini tahu apa pandai. Sekarang balikkan orang tu. Tu umbut baik tu apa? Nampak muka roti. Nampak mana muka tak roti? Selalu bawa cerita ni yang tuan-tuan tak roti. Sebenarnya saya pun banyak tak roti yang lain, tapi saya bawa yang tuan-tuan tak roti. Jadi senang sikit. Mana saya pandai sikit lah. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan saya tak tahu, tapi tuan-tuan tak baik cakap kan. Kalau kita tobang pokok ni, Allah Ta'ala dia adil. Jadi kalau di tanah Arab tu umbut tamar, dijadi tanah Melayu ni umbut nio. Umbut nio besar tuan-tuan. Kalau setakat kenuri dalam 100 orang, batang pun cukup. Cuma saya nak tanya orang Palung, ada lagi tak buat umbut ni? Lah tu. Kan kita tengok orang sayur. Kan kita tengok orang sayur. Tengoklah kan, tak ada dah brokoli. Sebab tu orang Melayu ni bila dia tinggalkan budaya dia, sebahagian besar agama dia tinggal. Faham tak? Orang Melayu sekarang bila dia nak budaya orang putih, budaya negro, habis budaya Korea, budaya Jepun, sebahagian besar amalan agama dalam budaya kita ditinggalkannya. Sebab tu orang lama-lama dia bertanggungjawab untuk mengembalikan semula. Saya pun suka hati tengok banyak tolu. Ada tolu itik, ada tapi tak robih kau tidak ni, tak tahu. Saya kalau akan tolu macam ni. Saya main kat kampung, kalau orang beri tolu macam ni, dah robih. Kan? Jadi kita pun dalam kereta tu kita tak mula lah makan tolu kan. Ada satu kali tuan, tolu tak robih kau sana. Saya kot kereta tu, pung tolu dalam kereta. Pak gayu ni ada separuh belum robih. Tapi ada separuh ni bukan tolu pula. Tapi ni budaya. Maknanya kita membesarkan Rasulullah ni, kita buat benda ni. Betul tak? Hati suka dengan Rasulullah. Buatlah benda ni. Bukan senang juga ni. Kutuk-kutuk kita orang tu ingat senang tu. Betul tak? Tapi dek sayang Rasulullah SAW tu kita buat. Ini budaya tuan. Bagus. Silakan tuan. Teruskan. Sebab kebahagiaan besar budaya orang Melayu tuan-tuan, dia syariah compliant dia panggil.
Contohnya bertukar-tukar makan. Memang budaya orang Melayu. Dululah. Dan itu memanglah yang disuruh Rasulullah SAW. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Betul tuan? Saya rasa lah. Ku ada tahun sekali. Sekarang ni tuan, orang Melayu budaya food panda. Tak tahulah Palung ni ada ke tak? Ada kan? Tak ada. Nasib baik selamat. Betul saya cakap. Kalau ada tuan, habis duit tuan. Beli roti kukuh raup namanya. Rogo RM4. Beli satu. Hantar RM6. Uti tu rogo RM4. Upah hantar RM6. Beli tu. Balik nganga betul tuan. Sebab tu orang Islam Melayu kita ni tuan-tuan miskin sebab cara fikir. La ilaha illallah. Beli roti kukuh RM4, upah hantar RM6. Jadi keseluruhannya RM10. Cerdik kau tak cerdik kan? Ha? Sekarang ni tuan, iya. Sekarang ni kalau rumah kat pokan-pokan tak ada orang datang, rasa sunyi tuan. Dia kalau dia datang tu rasa syukur tuan. Macam tu marin kat kampung postman datang. Kan? Yang selalu pakai motor datang rumah kita sama marin postmannya. Tin-tin, riang hati tuan. Nak tengah bertunang, komang hati tu. Sekarang ni kalau kat bandar, tin-tin tuan, orang hantar makan, orang hantar minyak wangi, orang hantar tolokung, orang hantar kain tudung. Lalu bola perempuan orang lelaki tak pasal. Kocak. Bolumur-lumur dan sebelah dengan jirannya dengan tuan. Boleh situ. Bila ikut cara Nabi, sebenarnya cara Nabi ni banyak nak torang sikit-sikit tuan, supaya orang kampung buat balik semula. Boleh tuan. Maka Allah Ta'ala sayang dekat kita. Dan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, jangan main-main dengan esei pun berdosa. Kita semua manusia semua berdosa. Jangan main-main tuan-tuan. Tadi baru pengurusi masjid Isra, ada seorang sahabat kita meninggal dunia. Nampak tuan? Mudah-mudahan ampun dosa dia. Agak-agak kita bila pula boleh kita main-main dengan dosa kita? Tak boleh tuan-tuan. Sebab tu jadikan mengikut Rasulullah SAW itu menjadi kita punya cara hidup kita, supaya Allah Ta'ala ampunkan kita. Orang Melayu dulu macam tu. Dia jadikan hidup itu ikut Rasulullah SAW. Kalau dia buat kuih talam. Kan? Kalau dia buat lengkong, dia buat bodoh. Banyak dapat tuan. Lengkong bodoh tu kan? Betul lah ni. Kita ada tak lengkong kan? Banyak sebut ni semua tak ada ni. Orang Palung dah tak makan lengkong, dia makan sushi. Agak kalau kita buka kedai lengkong kat Jepun pun mahal rogo. Tapi Palung tak ada rogo kan. Sebab orang Palung makan sushi. Okey tuan-tuan. Sikit lagi. Itu poin nombor 2. Oleh sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah dia menyebut, man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulih wa sunnatu awliyaih falaisa fi yadi syai'. Siapa yang tiada padanya sunnah Allah, sunnah para rasul, sunnah para awliya, maka sesungguhnya dia ni tak ada apa-apa. Sahabat tanya kepada Sayyidina ma sunnatullah, apa dia sunnah Allah? Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali qala kitmanu sir, menyembunyikan segala rahsia.
Rahsia paling besar ialah rahsia yang Allah bagi dekat kita, hasil daripada ibadah kita. Rahsia yang ialah rahsia ibadah kita, rahsia amal ibadat kita. Tapi kita ni mana tahan, tuan-tuan. Datang-datang kat sini ngantuk ya, kawan-kawan pun tanya, apa letih pun ni? Itulah malam tadi, ya Allah, tak lolap tidur. Ambil wuduk semayang 20 rakaat. Nampak tak, tuan-tuan? Dia nak cerita kat orang malam tadi, dia semayang. Sedangkan sepatutnya ibadat ni tak payah cerita. Dia tak ada sunnah tu. Cakap ceritakan aib diri ke orang pun satu hal juga. Tak pandai simpan rahsia. Kita ada aib, Allah Ta'ala tutup, tetapi kita buka. Sebab tu Allah Ta'ala kata, aib kamu ni aku tutup sehingga kamu yang buka. Dia pun cerita, dah baik-baik, dah tua ni dah baik. Dia pun cerita, dan minta maaf lah manui, dan muda-muda marin kan. Cerita, dan ada buat hal sebenar dengan kau. Cerita balik sebelum 40 tahun lalu, berahsia. Tapi dia sebab dah baik cerita lan bunuh-bunuhan, tuan-tuan. Aib kita ni, tuan-tuan, rahsia, jangan cerita ke orang. Faham tak? Ni cerita. Kadang saya tengok selebriti tu kan, ramai selebriti tu, dia dah hijrah, dia cerita aib dia yang lama. Sebenarnya dia tak perlu simpan. Begitu juga aib orang, jangan cerita. Saya banyak tu dapat surat tu, tapi bukan masjid ni lah, masjid lain. Orang ni imam koncing berdiri, imam ni makan ayam jiran, macam-macam. Ada tu satu masjid tu, dia nak bukan imam sebab dia jumpa imam koncing berdiri. Malu tak, tuan-tuan, baca tu? Saya pengarah ni, tuan. Minta datuk mengambil tindakan memecat imam ini kerana imam kencing berdiri. Baru tahu pula tu, satu hari pergi berjalan colah pokok pisang depan masjid, tengok-tengok imam membesel kat situ. Kalau imam dah perkara makruh, tak sesuai jadi imam. Dah jadi satu kojo lah nanya imam tu. Betul kau mam, kau kencing berdiri imam? Yo, apalah mula kencing berdiri. Ese punya ni lutut na ensel dah tak bergerak lagi. Hari tu perut saya meragam, memang tak sompek, kata dia. Tu sekali, tuan-tuan, cerita aib orang. Ni kau nak jaga, tuan-tuan, ya? Kau nak jaga. Okey. Kemudian sahabat tanya, wahai Sayyidina Ali, ma sunnatu rasulihi, sunnah rasulnya. Dia kata, mudaratu bainan nas. Sunnah rasul ni apa? Dia sentiasa mesra dengan manusia. Kita jumpa orang mesra, tuan-tuan, muka mani. Jangan kita jadi orang yang gasau, kasar sangat. Saya selalu pesan datang ke masjid, masjid selalu pergi jain kan, imam selalu orang datang masjid dilayan. Kalau ada kemampuan tu dilayan elok. Orang masuk masjid tunjuk senyum. Tuan-tuan, jangan tengok orang tu. Apalah mula tengok orang masjid muka bongih, tuan. Sebab dia kata orang pernah datang, ni pula dia datang. Apa hal ni? Dia ada syak kepala tu. Tak boleh. Dia bukannya datang kuasa je. Orang datang masjid ni, bila ada orang masuk dalam masjid, muka tu senyum, tuan-tuan. Tu. Yang lagi elok lagi, kalau orang masuk masjid ni, kita beri dia layanan yang baik. Alhamdulillah datang kau masjid ni. Kalau kau nak pergi air, pergi belakang dah. Pesen kopi espresso, americano, latte. Barulah orang kau ada budak
datang kan. Lah kau datang ni jang. Apa pu dah. Kek dapur tu semua ada. Air Milo, sangkuik semua ada pergi minum. Sangkuik tu sangkuik. Yalah orang Palung mana ada minum sangkuik ni tuan. Kan? Ini tak orang datang masjid, ahli masjid pandang orang datang masjid bukan pandangan mesra. Boleh tuan yang masjid ni mesra-mesra. Kadang-kadang orang datang kampung gitu kan, kita biar je kulu-kili orang tu. Tak boleh. Tahan sekejap, tahan. Kau nak pergi mana ni jang? Nak jumpa siapa? Kena mesra-mesra. Takut-takut yang kulu-kili itu penyamun tuan-tuan. Itu sebab kita kena tanya, nak pergi mana ni? Nak pergi rumah siapa? Oh, nak pergi rumah atuk sekian-sekian. Mau kita pergi hantar. Apa yang hantar? Iya tuan-tuan. Sekarang ni kita orang kampung ni kono macam tu perangai. Ini orang kampung tengah-tengah hari ni kono ikek kat orang. Tuan-tuan bayangkan tu. So kita banyak ambil tak kisah kan. Dan seterusnya kata, apakah sunnah para wali? Maka Sayyidina Ali kata, sunnah para wali ini ialah menanggung kesusahan yang dikenakan oleh orang lain. Yang ini paling payah tuan. Kadang orang ni nyusahan kita kan. Macam saya lah tuan. Masjid lama makin dia buat projek. Bila dia buat projek, orang baru dongki. Ini cerita masjid ni tuan. Maka orang baru ni minta surat SPRM. Orang ni menyeleweng tu ini. Kan? Oleh kerana tanah masjid ni, kalau macam Pelda taklah, kalau kampung-kampung kebanyakannya pengawal dia pengarah jawatan kamu. Dah hasil kena soal siasat tuan-tuan. Ilah Allah ponik tuan-tuan. Kita tahu pun tak. Berapa kepala paip mana kita tahu. Kan? Tuan-tuan baik 2-3 rati masjid. Kalau semua orang ada SPRM 3 rati kali lah saya kena tuan-tuan. Susah gitu orang tuan. So tuan-tuan tengok saya. Siapa yang kenal saya, yang makwu saya yang kenal makin, saya tengok daripada makin mana sampai romok. Tak sampai romok tuan. Asyik kena kojor. Saya tengok pengurus boleh tahan kat badan. Saya tak ada. Agak pengurus tak kojor ni. Jadi pengarah jawatan kamu ni latih litak kena kojor tuan. Iya. Kadang saya offer kawan, siapa jadi pengarah jawatan kamu? Silakan, seorang tak nak tuan. Latih jadi pengarah jawatan kamu ni. Okey tuan-tuan, akhir sekali. Nampak corah muka sebut akhir sekali. Nak tengah hari tu ni tak faham tadi kan. Kita nak makan pulut moneh. Jadi tuan-tuan, sebagai akhirnya Allah Ta'ala menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat selawat ke atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, balung 9 10 boleh. Taklah kamu selawat ke atas nabi. Tengok tak dia untuk ini. Kan dengar ayat Quran tu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahasa Arab saya kan. Allah dan para malaikat selawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, palung 10 boleh. Selawat atas Nabi. Diam. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila kata Nabi SAW, orang 9 10 boleh. Selawat atas Nabi sekali. Man sallaya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Allah akan bersalawat ke atas orang 9 10 boleh 10 kali. Tuan-tuan, Allah ni bukan boyfriend kita. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Kita jangan samakan dengan makhluk. Tak boleh. Hebat. Lepas itu tuan-tuan, kalau tengok ayat tadi, Allah malaikat salawat pada Nabi. Kita pula kalau nak dapat salawat daripada Allah, kita kena salawat ke Nabi. Betul kan? Apabila kita Nabi, Allah salawat ke kita.
Apa maksud Allah salawat kat kita? Dalam ayat Quran yang lain dia kata, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Allah lah yang salawat ke atas kamu dan para malaikatnya. Apa tujuannya? Liyukhrijakum, mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Mana tuan-tuan nak faham macam ni? Segala yang negatif kalau nak keluar kita kena selawat. Maka dia Allah Ta'ala akan tukar kita jadi positif. Kufur, kafir, gelap, bersalawat tuan-tuan, insya-Allah kita dapat iman. Kita tak dapat taufik, tak tergorak hati nak buat baik, bersalawat, nanti Allah Ta'ala akan keluarkan kita daripada orang tak dapat taufik kepada orang dapat taufik. Kita sambit dada, salawat tuan-tuan, Allah akan keluarkan kita daripada sempit dada kepada lapang dada. Kita dalam keadaan permusuhan, selawat tuan-tuan, maka Allah Ta'ala akan tukarkan permusuhan kepada persaudaraan. Ini yang payah nak cakap ni. Sebab tu kita dah arahkan masjid, lepas ni kena ada, selepas saya buat arahan nanti surat sampai, dalam seminggu dia kena satu program zikir. Sebab tuan-tuan nasib belajar ilmu ya, lepas tu ilmu tu jadi bahan berdebat, langsung bergaduh. Kek pelung ada tak yang dia tu? Ada kan? Ada, mana boleh tak ada. Saya tahu tuan-tuan. Palung 9 ada, palung 10 ada, palung 11 ada. Tu yang datang ni tu. Tuan-tuan belajar, lepas tu baik bercakap. Faham tuan-tuan? Orang belajar untuk buat tak? Dia bantai bertongkar tuan. Kau tak betul, kau tak betul, kau tak betul. Kan? Lama dia pun mati. Bila dia mati tuan-tuan, kita agak urus jenazah dia. Kan? Itu masalah tu. Jadi saya minta omak-omak sekalian, apabila anak-anak ada masalah, omak kena selawat. Faham tak tuan? Ini Allah janji dalam Quran tau. Ayah-ayah sekalian, bila anak ada masalah, ayah kena selawat. Bila suami ada masalah, isteri selawat. Bila isteri ada masalah, suami selawat. Bila kampung ada masalah, orang kampung kena selawat. Amalkan selawat. Orang kata bid'ah, tak ada mana bid'ah dah. Banyak hadis Nabi menunjukkan selawat luar semayang tu banyak. Antara bila azan. Bila azan, Bilal azan, kita kena jawab apa yang Bilal sebut. Betul tak tuan? Kemudian bila la ilaha illallah kan, pertama sekali Nabi suruh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabba hazihi da'watit tamah. Lepas tu baca doa wasilah. Lepas ni kalau Bilal azan, ikut seruan azan, habis azan saja tuan-tuan mulakan dengan selawat, kemudian baca doa wasilah. Boleh kan? Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Makna banyak selawat yang Nabi suruh apabila berada di luar semayang. Siapa ngoban selawat dalam semayang ya, tuan-tuan suruh datang pejabat saya. Nak saya bagi dia kitab tuan-tuan. Dia tunjuk anda ke orang Palung. Kan? Nak tunjuk anda, jumpa pengarah datang kamu. Sekarang dah ada mufti. Stesfor sikit tuan-tuan. Jumpa mufti. Dia nak tunjuk anda dekat Palung 9 ni. Palung 10, Palung 11. Ada lagi tu. Palung 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Itu ada juga tu. Ada yang palung lah 5, 6, 7 betul. Allah, huru-hara orang Palung ni kerjanya. Okey tuan-tuan, so banyakkan selawat kepada Nabi. Jadi hari pun dah tengah hari, tokak pun dah koring, tolu pun tuan-tuan nampak dah siap. Tua bondo-bondo dalam koncot tak nak dibagikan. Kan? Ada yang letak apa tah? Macam pengantin kat atas dia dah polak makai sebenarnya tu. Ambil pula habis nak dicabut benda lah ni tadi. Kan kalau dicabut dalam awal tak menang. Jadi copek lah berhenti nak kan? Jadi tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak sebut-sebut tadi ada mengusik tuan-tuan dan sebagainya. Terima kasih kepada jawatankuasa masjid, jawatankuasa penganjur sudi manggil saya. Semua yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang ada kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri, InsyaAllah kita jumpa di masa. Aku lihat hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.